Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini bersama saya Cikgu Suha, kita akan belajar tentang pengurusan ruang kediaman. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah cikgu nak awak dapat mengenal jenis ruang dalam kediaman awak. Yang kedua, awak dapat menyenaraikan alatan untuk membersihkan rumah. Dan yang terakhir, awak dapat membuat jadual tugasan harian untuk membersihkan rumah awak. Jenis ruang kediaman. Terdapat 3 jenis ruang dalam rumah awak, iaitu ruang sosial, ruang kerja dan ruang persendirian. Apa tak faham? Jom ikut cikgu. Baik, ini merupakan ruang sosial. Ruang sosial ini merujuk kepada tempat yang kita gunakan untuk berehat ataupun bersantai, untuk melayan tetamu dan mengisi masa lapang. Sebagai contoh, ruang sosial yang ada dekat rumah kita iaitu ruang tamu ataupun ruang makan. Kenapa dipanggil ruang sosial? Sebab dekat ruang tamu ataupun ruang makan ni, kita satu family dapat berkumpul bersama-sama. Kita dapat berbual, bersembang dengan tetamu ataupun dengan ahli keluarga. Ini yang dipanggil sebagai ruang sosial. Ruang yang kedua pula iaitu ruang kerja. Awak dengar kerja kan? Maksudnya ruang ini digunakan untuk kita lakukan sesuatu pekerjaan. Sebagai contoh, kita simpan makanan ataupun kita masak makanan, kita simpan barang, kita buat kerja-kerja pembersihan. Sebagai contoh, kita basuh pinggan ataupun basuh kain. Kita boleh letakkan kereta. Ini dipanggil ruang kerja. Contoh-contoh ruang kerja iaitu bahagian dapur, garaj parking kereta ataupun ruang untuk awak membasuh baju ataupun mendobi. Ruang yang ketiga pula iaitu ruang persendirian. Ruang persendirian ni adalah ruang yang awak khusus untuk diri awak. Sebagai contoh, bilik tidur ataupun bilik air. Ruang persendirian ni kita gunakan untuk kita berehat, tidur, untuk simpan pakaian kita dalam almari ataupun untuk kita bersihkan diri. Maksudnya, kita mandi, berus gigi semua kita boleh buat dekat bilik air. Ini yang dipanggil sebagai ruang persendirian. Baik, awak nampak kan barang-barang yang dekat dalam gambar ni? Ini merupakan barang-barang yang kita boleh gunakan untuk membersihkan rumah kita. Okey, barang-barang ni kebiasaannya awak nampak mak awak simpan kat mana? Ya, mak awak akan simpan dekat store ataupun satu sudut dalam rumah. Untuk simpan peralatan-peralatan membersihkan rumah ni. Sebab apa? Kalau awak ada adik, dia bahayalah nanti takut adik awak terminum cecair pencuci lantai ke apa kan dah bahaya. Jadi kita kena simpan semua peralatan ni dekat tempat yang selamat. Mari kita tengok pula apakah alatan untuk membersihkan rumah. Yang pertama iaitu penyapu ataupun mop. Penyapu ataupun mop ni kita gunakan untuk bersihkan lantai. Pernah tengok ni? Ini ialah bulu ayam. Okey, bulu ayam ni selalunya kita akan guna untuk bersihkan habuk-habuk dekat celah-celah tempat yang kecil seperti dekat tepi-tepi TV ke, dekat tingkap ke ataupun dekat kipas. Yang ini rasanya semua tahu. Ini ialah vacuum. Okey, vacuum ni kita gunakan untuk sedut habuk dekat kapet ataupun pemadani kat rumah awak. Yang terakhir ni ialah kain lap. Kain lap ni biasanya kita gunakan lah kalau air tumpah ke apa, kita akan ambil kain, kita lap. Itu dipanggil sebagai kain lap. Okey, keempat barang ataupun 5 barang ni kita panggil dia sebagai alatan membersih. Ini pula iaitu bahan membersih. Ada beza alatan tu peralatan yang kita guna. Bahan ni benda apa yang kita gunakan bersama-sama dengan alatan tadi untuk bersihkan rumah. Sebagai contoh, mestilah kita guna cecair pencuci lantai, cecair pencuci cermin dengan cecair pencuci serbaguna seperti Clorox ataupun Febreze ke. Itu kita panggil sebagai bahan membersih.
Okey, bagi amalan penjagaan ruang tempat kediaman, awak kena sediakan jadual pembersihan. Jom kita tengok macam manakah jadual pembersihan tu. Okey, jadual pembersihan ni awak boleh buat secara manual ataupun boleh buat dekat handphone. Okey, kalau kat handphone awak boleh download apps untuk buat jadual. Ini adalah contoh-contoh macam mana awak boleh buat jadual. Okey, awak tengok ni. Jadual pembersihan harian. Okey, untuk setiap hari apa yang boleh awak buat? Awak boleh sapu sampah, cuci kain, buang sampah, susun buku sekolah ke. Itu boleh buat secara setiap hari. Okey, kalau hujung minggu pula, kalau free-free weekend kan, apa yang boleh buat? Awak boleh kemas bilik air ke, vacuum, tolong mop lantai. Kalau pembersihan berkala pula, ini tak boleh buat sebulan sekali ataupun ikut masa-masa tertentu. Seperti contoh kan kalau hari raya, mesti awak akan tukar langsir, bersihkan kipas supaya habuk-habuk tak ada, kipas makin laju, kemas dan bersihkan stor. Ini adalah contoh-contoh yang awak boleh buat, masukkan dalam jadual pembersihan harian awak. Okay. Jadi itu saja untuk hari ini. Cikgu harap awak dapat mengemas rumah awak. Awak tahu macam mana nak kemas, tahu nak guna apa nak kemas dan awak dapat membantu meringankan tugas ibu dan ayah awak dekat rumah. Itu saja. Jumpa lagi. Bye.